Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah muqassimil arzaq wa nas'aluhu an yuwaffira qismana minal akhlaq. Amin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin habibil khallaq alladhi ma dhakarahu mughtammun mahmumun illa waraq wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil wuqufi baina yadayka ya maliku ya khallaq. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis yang pertama semalam kita baca muqaddimah daripada kitab Khuluquna yang ditulis oleh Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah ta'ala. Dan kita telah terangkan bahawasanya kitab ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, adab kita bersama Allah. Yang kedua, adab kita bersama hamba Allah, kepada hamba Allah. Fasa ketiga, adab atau akhlak kami dengan diri kita sendiri. Kita telah berhenti semalam kepada ma'allah, adab kita bersama Allah. Qala Al-Habib Umar berkata, nuraqibullah fi sairil ahwal ka'annana lahu nashhad wa nukhlis lahu fima dhahara wa batan. Nuraqibullah yakni kita menumbuhkan perhatian kepada Allah Azza wa Jal dalam semua keadaan, seolah-olah kita menyaksikannya, kita ikhlas kepadanya dari sudut zahir dan batin. Ini adab yang pertama, yakni kita sentiasa hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguasai kita, sedang melihat kepada kita. Dan ini adalah al-ihsan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, al-ihsan, iaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat kepadanya. Kalau tidak melihat kepadanya, maka ketahuilah Allah melihat kepadamu. Afwan Ustaz, nastasmihukum, al-'afwu minkum Ustaz, antum syekhana. Masyaallah. Ka'annana lahu nashhad, seolah-olah kita menyaksikannya. Wa nukhlis lahu, dan kita berikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut zahir dan batin. A'la al-a'mal fi darajat an ta'bud Allah 'ala surur. Maksud kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat kepada Allah. Perkara itu akan membuatkan kita solat, ibadah dan amalan-amalan yang lain yang kita lakukannya, kita akan buatnya dengan gembira. Kita akan melakukannya dengan gembira. Dan ini adalah derajat yang sangat tinggi.
bagi orang beribadah kepada Allah. Jika dia beribadah kepada Allah dengan seronok dan gembira. Itulah firman sabda Rasulullah SAW, arihna biha ya Bilal. Rasulullah SAW idza hasabahu amrun, kalau Rasulullah SAW risau tentang apa-apa, atau Rasulullah SAW rasa tak tenang, maka Rasulullah SAW akan memanggil Bilal, suruh dia, arihna biha, tenangkanlah hati kita dengan salah wahai Bilal. Yakni bacalah iqamat, jumlah kita salat. Jadi ibadah dengan seronok, dengan gembira. Keadaan tu tak akan jadi kalau kita tidak menghadirkan dalam hati kita bahawasanya Allah sedang melihat, Allah menguasai kami. Kalau kita rasa itu, kita akan salat pun rasa seronok, rasa happy, sebab kita tak lupa yang Allah melihat kepada kita. Beza antara orang salat dengan perasaan tu dan orang salat perasaan tu tak ada. Atau kita beribadah dengan ta'zim, macam mana yang tadi dengan seronok. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, wali Allah, ditanya oleh kawan-kawan dia dengan sahabat dia. Mereka tanya dia, pernahkah kamu was-was dalam solat? Fikir ke, lupa, khawatir banyak dalam solat macam tu, sampai lupa berapa rakaat atau sampai lupa bacaan? Dia kata tak pernah. So mati kejut, sebab jarang kita tak mengalami perkara macam tu. Biasalah kita lalai dalam salat. Tapi wali Allah tu dia kata tak pernah. Lepas tu mereka tanya dia, kenapa? Ya ni tak pernah, macam lalai, ghaflah, lupa apa-apa dalam salat, tak pernah. Pemikiranmu was-was dalam salat, tak pernah. Sebabnya apa? Dia kata kerana saya sangat cinta dan suka dan rasa happy dengan solat. Sebab itu, kalau kita suka sesuatu, kemudian ada sesuatu yang lain yang kita tidak sukanya atau kurang suka, yang itu lagi dahsyat. Jadi dengan biasa, dengan ikut logik lah, hati kita akan terus ke mana? Dengan perkara yang kita seronok dengannya. Macam tu juga kalau kita sentiasa menghadirkan dalam hati kita bahawasanya Allah menguasai kita. Itu al-ihsan. Al-ihsan itu buat kita ibadah dengan seronok. Yang kedua, ibadah itu akan jadi dengan ta'zim, dengan mengagungkan dia. Itu adalah hasilnya. Ibadah dengan ta'zim, yakni dengan mengagungkannya. Kalau orang solat tapi dia tak ta'zim, itu maknanya dia lalai, dia tak hadir dalam hatinya Allah menguasainya. Sebab itu dia boleh main, dia boleh lalai, dia boleh gerak banyak dalam solat. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau kalau solat, burung berbati dekat Makkah, dekat Al-Kaabah yang dalam Al-Haram, berdiri atas bahunya dan atas kepalanya, bersangka itu adalah tian. Dia fikir burung itu, dia rasa macam itu tian dalam Al-Haram. Kerananya kalau berdiri dalam solat tidak bergerak. Inilah solat dengan ta'zim. Solat tu dengan ta'zim dari mana? Sebab hatinya sentiasa hadir dalamnya, Allah menguasai saya, Allah melihat kepada saya. Itulah sifat pertama. Buat kita, sifat pertama tu kesannya buat kita ibadah dengan seronok, ibadah dengan ta'zim. Juga ibadah dengan syukur. Ibadah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ibadah dengan khauf, dengan takut. Ibadah kepada Allah juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbar. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah engkau wahai Muhammad masuk dalam apa-apa urusan atau perkara atau baca Quran atau melakukan apa-apa amalan melainkan kami, yaitu Allah, mengawasi kamu semua. Hatta majlis kita ini Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang melihat semua perbuatan dan amalan kita. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengetahui sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga melihat apa yang ada dalam hati kita. Khawatir kita dilihat oleh Allah. Semua makhluk tak boleh melihat khawatir, Allah melihatnya. Allah melihat hatta khawatir dalam hati kita. Jadi ini adalah sifat yang pertama. Wa afdalul haya al-muraqabah lillah. Dan kalau kita sentiasa menumbuhkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan lahirkan sifat malu daripada Allah. Selalu rasa malu daripada Allah. Nak melakukan apa-apa rasa malu daripada Allah. Satu kali satu orang sahabat tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia tanyanya tentang aurat. Dia kata, tapi kalau saya dalam satu bilik sendiri, jadi saya nak buka aurat macam tu, nak tak tutup aurat. Kalau tak tutup aurat dalam satu bilik sendiri, Nabi SAW jawab kepadanya dengan jawapan yang sangat tinggi, yang membangkitkan daripada hati sahabat itu perasaan menumpukan perhatian kepada Allah. Dia kata kepadanya, Allahu ahaqqu an tastahi minhu. Kalau engkau rasa malu daripada pandangan manusia, sebab itu tutup aurat atau pakai cantik, jadi Allah lah yang lagi layak kamu rasa malu darinya. Walaupun, Nabi SAW kata, walaupun kamu dalam satu bilik sendiri, jangan lupa Allah mengawasi kamu. Sebab itu para salihin dan awliya, hatta kalau mereka dalam khalwat tak buka aurat, malu, rasa Allah melihat. Manusia tak ada, semua tak ada, tapi mereka rasa malu. Sebab apa? Hati mereka hadir bersama Allah. Sebab itu mereka takkan buat apa-apa yang mereka rasa malu daripada manusia kalau mereka bersendirian. Sebab itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnahkan untuk kita kalau mandi tutup aurat. Ini sunnah yang sudah ditinggalkan. Sunnah ini sunnah yang ditinggalkan. Ramai orang tidak beramal dengan sunnah itu. Kalau Rasulullah mandi tak buka bajunya semua. Rasulullah pakai ditutup aurat. Itu sunnah. Sunnah kalau orang mandi tutup aurat. Mandi sambil menutup auratnya. Jadi ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, nattakhidh lana wirdan yawmiyan sifat yang pertama juga tentang muraqabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muraqabah itu menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis menumpukan perhatian. Ada 3 jenis. Yang pertama, perhatian tentang taat, yakni waktu kita taat, kita menumpukan perhatian kepada Allah. Jadi perkara itu membuat kita melakukan ibadah dan taat dengan cara sempurna. So kita rasa malu, Allah melihat. Waktu taat, waktu ibadah, waktu salat. Yang kedua, menumpukan perhatian kepada Allah waktu maksiat. Dan kesan baiknya, dia akan menghalangkan kita tidak melakukan maksiat.
Kalau orang nak buat dosa, dia ingatlah Allah. Allah melihat, Allah mengawasimu, Allah ada bersamamu. Yang ketiga, menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala waktu berfikir dan rasa dengan hati. Ini lagi dahsyat. Bukan sahaja kalau dia nak waktu dosa atau buat taat, hatta khawatir yang ada dalam hatinya, dia rasa malu daripada Allah. Kalau dalam hatinya sahaja dia pernah berfikir benda yang tak baik, dia terus rasa malu dan baca istighfar. Sebab dia beriman dan yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasinya. Itulah sabda Rasulullah SAW, ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat kepada Allah. Kalau kau tidak melihat kepada Allah, maka Allah melihat kepadamu. Muraqabatul qalb lillah azza wa jal ashadd ta'aban 'ala al-badan min mukabatat qiyam al-lail. Bermujahadah nafsu supaya hati kita sentiasa menumpukan perhatian kepada Allah, itu lebih mempenatkan badan kita dan lebih berat mujahadahnya daripada bangun qiyamul lail, puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Lagi berat dan lagi susah sikit. Tapi dia boleh jadi. Perlu jadi dengan sabar dan mujahadah lama, sehingga hati kita sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu cerita yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau berkata, pernah ada seorang lelaki jumpa dengan satu jemaah. Setiap satu cakap dengan yang lain, hinakan yang lain, macam tu, simpan-simpan semua. Tapi tiba-tiba dia perhatikan ada satu orang dari jemaah tu, tapi duduk jauh je sendiri dia. Dia tak campur dengan mereka. Maka dia pergi terus menuju kepada lelaki itu. Dia kata, aku mahu bercakap dengan dia. Maka dia terus jawab kepadanya. Sebelum dia bercakap, dia kata, zikir Allah lebih sedap di sisiku. Yakni terus, yakni tak payahlah cakap dengan saya. Orang hati mereka dengan Allah lah. Macam tu, tak ada masa untuk nak cakap nak berbual macam. Faqultu wahdak. Lelaki tu dia kata, tapi dengan satu orang macam tu duduk, yakni tak rasa, yakni tak nak duduk campur dengan orang. Dia kata, Allah bersamaku. Mana ada satu orang, Allah bersamaku, dan dua-dua malaikat. Ada malaikat bersama. Itu orang yang hatinya sentiasa menumpu perhatian kepada Allah. Maka dia tanya dia kata, siapa yang lebih awal dan lebih berjaya daripada golongan ini, jemaah yang asyik bercakap-cakap, yang setiap satu hina yang lain, yang macam gaduh lah. Dia jawab kepadanya, dia kata, siapa yang Allah ampunkan dosa dia, itu yang berjaya. Siapa-siapa yang Allah ampunkan dosa dia, dia berjaya. Bukan siapa-siapa yang hujah atas yang lain, diamkan yang lain. Kalau dalam pandangan manusia biasa, dia kata, oh ini orang lagi percakapannya lagi lancar, dia diamkan yang lain semua. Dia kata, tak. Orang yang dapat keampunan, dia berjaya. Faqultu aina tariq. Maka dia tanya dia, maka ke mana jalan itu? Jalan itu ke mana? Dia kata, ke sana, ke langit. Terus dia buat isyarat kepada langit, kepada sana. Yang ini amalan kita kepada sana. Itu jalan kita ke atas, kepada langit. Wa qama wa masya. Kemudian dia bangun, dia jalan terbaring, rasa terganggu, orang ganggu dia. Kemudian dia berkata, aktsaru khalqika syaghilun anka. Dia pandang kepada langit, bercakap dengan Allah. Dia kata, wahai Tuhanku, kebanyakan makhlukmu sibukkan kita daripadamu, yakni ganggu kita. Kita nak cakap denganmu, nak zikirmu, nak baca doa kepadamu, duduk berpi denganmu, semua nak kacau kita daripadamu. Kebanyakan hambamu ganggu kita daripadamu.
kacau kita dan sibukkan kita daripada mu ya Allah. Hakata. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia kata haruslah kita perhatikan kepada sifat menumpukan perhatian kepada Allah di dalam segala pergerakan kita, senyap kita, dan hatta dalam khawatir hati kita. Dan Imam Al-Ghazali berkata apa-apa satu amalan yang kita ingin melakukannya, hendaklah kita berfikir terlebih dahulu. Tengok, adakah perbuatan itu lillah, kerana Allah baik? Kalau begitu buat, jangan risau, jangan takut, buatkan. Tapi kalau perkara itu untuk hawa nafsu dan mengikuti syaitan, maka berhenti, jangan melakukannya. Dan perkara ini akan jadi selalu daripada orang yang hatinya sentiasa bersama Allah. Ada hamba Allah yang macam tu, apa-apa nak buat di dunia ni dia akan, Allah dia tak pernah lupa Allah, tak pernah dia lalai daripada Allah, selalu ingat Allah. Nak cakap dia ingat Allah, nak buat ingat Allah. Bangun dari tidur, baru bangun macam ni, hatinya, matanya terus kepada Allah. Hatinya ditarik kepada Allah SWT, tak pernah lupa Allah. Dan orang yang dapat perasaan dan keadaan itu, ya Allah, tak perlu tanya macam mana hatinya sentiasa seronok dan bahagia. Hatinya merasa satu kebahagiaan luar biasa, hatta dia tak boleh menceritakan tentang perkara itu, dia dapat rasanya sahaja. Sebab itu kalau kita sentiasa hadirkan hati kita bersama Allah, wallah itu bahagia. Itu bahagia yang sebenar. Dan berapa banyak dan berapa jauh lalai kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan rasa banyak risau, sedih dan terganggu, tertekan, stres. Semua itu semua sebab kita lupa Allah. Sebab kita lupa Allah. Zikir kepada Allah, mengingati kepada Allah, perkara itu kemanisannya luar biasa. Luar biasa kemanisannya. Wahakala. Thumma Imam Al-Habib Umar hafizahullah berkata, yang kedua, nattakhidh lana wirdan yawmiyan min kitabihil aziz ma'al muhafadhah ala at-tafahum wa at-tadabbur. Perkara kedua, menjadikan sebagai rutin harian membaca kitabnya yang agung, iaitu Al-Quran, dengan memelihara kefahaman Al-Quran dan tadabbur. Yani haruslah adab kita bersama Allah, akhlak kita dengan Allah, haruslah setiap hari baca kitabnya, baca Al-Quran. Dan haruslah bacaan kita itu dengan tadabbur dan khusyuk, bukan hanya ingin menghabiskan sahaja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, yang bagi lil qari'i an yakuna sya'nuhu al-khusyu', bukan sya'nuhu al-kathrah, an yaqra' kathir. Hendaklah, Imam An-Nawawi kata, hendaklah seorang yang membaca Al-Quran, dia perhatikan kepada khusyuk waktu baca Al-Quran, bukan kepada khatam banyak atau banyak bacaannya. Wa tadabbur, dan tunduk di depan Allah Subhanahu wa taala waktu membaca Al-Quran. Fa hadha huwa al-maqsud al-matlub. Ini adalah maksud, ini adalah tujuan kita membaca Al-Quran. Wa bihi tansharihu sudur, dan dengan itulah hati kita rasa tenang kalau kita baca dengan khusyuk dan tadabbur. Dan hati kita akan bercahaya dengan bacaan Quran, dengan tadabbur dan khusyuk.
وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية واحدة ليلة كاملة. Allah. Sebab itu keadaan as-salafus salih, ulama dahulu, para awliya, ada bahagian mereka yang satu malam dari lepas Isya sampai subuh dia baca satu ayat sahaja. Ulangkan dia, ulangkan dia, ulangkan dia, ulangkan dia. Ini khusyuk tadabbur. Khusyuk dan tadabbur. Bacaan dengan khusyuk dan tadabbur. Sebab itu ada bahagian ulama kadang-kadang dia buat jadual untuk dirinya baca Quran. Ada khatmah, bacaan yang laju untuk habis macam setiap minggu, setiap bulan. Ada khatmah yang dengan khusyuk tadabbur. Kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun tak habis. Setiap kali baca dia ulangkan ayat itu, ulang. Kadang-kadang sampai habis satu malam, sampai subuh tak habis. Itulah yang bermanfaat. Bacaan yang lagi manfaat, yang lagi ada kesannya yang luar biasa, iaitu kalau baca dengan khusyuk itu. Kadang-kadang satu ayat cukup, tapi ulangkan dia banyak dan faham maksudnya dan khusyuk ketika membaca ayat itu. Sebab itu Al-Imam Jamalul Lail daripada Hadramaut, beliau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hamba-hamba Allah yang baik, yang saleh, Allah akan memberikan kepada mereka wudda. Wudda itu macam perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi hamba Allah yang saleh itu rasa ajib. Allah akan bagi mereka rasa wudda pun daripada Allah. Macam tengok kalau ada orang bagi kasih sayang kepada orang lain, kadang-kadang dia hilang rasa. Macam mana itu Allah bagi dia, bagi hamba mereka tu, hambanya rasa wudda. Jadi wali Allah itu dia rasa luar biasa ayat itu, pemberian itu luar biasa, lagi dahsyat dari syurga dan daripada semuanya. Jadi sebab itu dia mengulangkan perkataan wudda. Dia tutup mata dan dia tafakkur dan merasa lazat sangat. Dia mengatakan wudda sampai subuh. Dia ulangkan satu perkataan daripada Quran sampai subuh. Wudda. Inilah ahli Al-Quran. Ini ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran yakni mereka baca Al-Quran dengan khusyuk dan tadabbur sehingga yakni keadaan mereka buat orang kadang-kadang susah nak percaya, tapi perkara itu hakikat dan betul. Hatta ada bahagian awliya dan salihin di bulan Ramadan, di siang dia tak nak baca Quran. Dia kata, saya baca Quran di malam sahaja. Kenapa tak baca zuhur? Waktu petang, pagi? Takkan baca. Memang sengaja dia tak baca. Lepas dia tanya, kenapa? Dia kata, saya biasa kalau baca Quran, bacaan mereka bukan yang macam kita. Mereka kalau baca, memang baca khusyuk dan tadabbur. Dia kata, kalau baca Al-Quran, rasa macam madu dekat mulut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa madu ada dalam mulutnya. Jadi dia kata, kalau saya baca lagi, madu itu, rasa lazat dan madu itu semakin banyak dalam mulut saya. Saya telan sampai, dia kata, sampai saya rasa kadang-kadang yakni tak rasa lapar daripada puasa, rasa kenyang. Jadi saya takut tak dapat pahala puasa. Kalau saya puasa tapi tak rasa lapar, tak rasa macam tu, takut tak dapat pahala, tak dapat kelebihan puasa tu. Saya nak dapatkan kelebihan puasa. Jadi sebab itu saya lambatkan bacaan Quran di bulan Ramadan sampai malam, biar rasa lazat dan madu itu di waktu dah buka puasa. Subhanallah. Kita orang yang lalai sekarang boleh je kita rasa macam belek, macam mana rasa madu. Kita mahjubin, kita ni ada hijab daripada
Rahasia-rahasia tu. Kita kalau hari-hari baca Quran dengan tadabbur dan khusyuk seperti mana Habib Umar sebut ini, kita sikit-sikit akan sampai kepada keadaan tu. Sikit-sikit kita boleh sampai kepada perkara tersebut. Tapi kita kalau sabar. Imam Nawawi kata ada bahagian mereka ulangkan satu ayat satu malam. Satu ayat sahaja, bukan satu surah. Dan wasa'iqa jama'atun minhum. Ada setengah daripada as-salaf, daripada orang-orang yang saleh, sa'iqa, yakni pingsan daripada bacaan Quran. Pingsan. Dengar satu ayat Allah jatuh. Ini kejut ni, dah pingsan. Ajib. Pingsan daripada ayat Al-Quran. Macam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kadang-kadang baca satu ayat yang cerita tentang azab Allah, tentang api neraka macam tu, jatuh pingsan dan sakit, dan diziarahi 3 hari atau kadang-kadang 1 minggu di rumahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Luar biasa. Sebab itu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dia kata, orang-orang dahulu mereka tidak melihat kepada Al-Quran seperti mana kita melihat. Kita anggap ni Quran je, Quran. Kita baca Quran. Tak, orang dahulu kalau pegang Al-Quran, mereka anggapnya ni mesej. Jadi mereka baca dengan perhatian sangat dan dengan mengagungkan. Tak pernah mereka buka Al-Quran baca yang macam cara kita, tak khusyuk. Sebab cara mereka dari mula pegang Al-Quran, macam-macam ada perasaan dalam hati mereka. Sebab itu pegang Al-Quran sahaja dengan agung. Sayyidina Ikrimah, sahabat Nabi SAW, beliau kalau pegang Al-Quran sahaja, dia menyatakan kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, kalamu Rabbi, firman Tuhanku, firman Tuhanku, firman Tuhanku, sampai pingsan. Setiap kali dia hadirkan dalam hatinya, dia pegang Al-Quran, dia cakap dengan Al-Quran, ya Allah, ini kalam Allah Tuhanku, ini kalam Tuhanku, ini kalam, dan hadirkan ta'zim dan agungkan Al-Quran sampai pingsan. Ini sahabat Nabi. Sebab itu sahabat Nabi sangat agung, sangat mulia. Sebab hati mereka kuat dengan iman dan bacaan mereka kepada Al-Quran dengan khusyuk, bukan dengan bacaan kita. Wa mata jama'atun minhum. Bahkan Imam Nawawi berkata, bukan hanya pingsan, bahkan ada sedikit dari golongan mereka yang mati terus, meninggal lepas dengar satu ayat. Seperti mana ada satu A'rabi, hamba Allah, datang kepada Rasulullah, tanya dia beberapa soalan. Ya Rasulullah, saya buat dosa ni, saya buat itu, saya buat ini, macam mana Allah boleh maafkan saya tak? Yani Allah boleh ampunkan dosa saya. Nabi SAW baca istighfarnya untuknya. Dia kata, InsyaAllah Allah ampunkan dosa kamu. Lepas tu Arab itu keluar pergi. Tak lama lagi dibalik, tanya Rasulullah, Rasulullah, lagi satu soal. Dia kata apa? Dia kata, waktu saya melakukan dosa itu semua, Allah melihat saya. Yani Allah menguasai saya waktu tu, yang saya buat semua tu yang tak bagus. Waktu tu Allah melihat saya. Nabi SAW dia kata, iya, Allah melihat kamu. Dia menjerit. Allah menjerit sampai meninggal. Tercabut nyawanya dengan menjeritnya. Mati daripada takut kepada Allah dan rasa malu daripada Allah. Itulah keadaan orang-orang saleh dahulu. Hatta boleh mati daripada Quran. Kita nangis pun tak ada air mata. Air mata pun kita kering sangat. Tapi kalau terlepas duit atau dunia macam tu, Masya Allah, air mata terus keluar. Kalau diuji oleh orang, kalau orang ujikan kita, ganggu kita, air mata keluar terus. Sebab kita sedih dan rasa terganggu. Bila kita belajar nangis waktu baca Quran, kita kena belajar perkara tu. Usaha dengan diri kita sampai
air mata kita dengan otomatik kalau pegang Al-Quran terus keluar, tak berhenti. Kalau dah jadi begitu, Masya Allah, kita dah mulalah mencontohi sahabat, para awliya, para salihin. Imam Nawawi dalam kitabnya juga berkata, yustahabbul buka wa tabaki liman la yaqdir 'ala al-buka. Mustahab kita nangis waktu baca Quran. Kalau tak nangis, usaha untuk nangis. Usaha untuk nangis. Fa innal buka 'inda al-qira'ah sifatul 'arifin. Sesungguhnya nangis waktu bacaan Quran itu adalah sifat para arifin billah. Sentiasa kalau pegang Al-Quran mesti air mata mereka mengalir, mesti nangis. Itu adalah sifat para awliya dan salihin. Wa syiar ibadillahi salihin, itu adalah syiar para hamba Allah yang salih. Kalau baca Quran mesti nangis. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka hamba-hamba Allah yang salih yakhirrun lil adqan, mereka tunduk kepada depan Allah Subhanahu wa taala, nangis, sujud kepada Allah, nangis waktu baca Quran dan dengar ayat Al-Quran. Nangis kepada Allah, dan nangis itu dan bacaan mereka dengan khusyuk itu tambahkan khusyuk mereka. Tambahkan khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas, Imam Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Dawa'ul qalbi khamsatu asya', yakni ubat hati yang keras, hati yang gelap, hati yang tak rasa khusyuk, ubatnya 5 perkara. 5 perkara adalah ubat bagi hati kita. Yang pertama sekali, qiraatul Quran bitadabbur. Bacaan Quran dengan tadabbur. Membaca Quran dengan tadabbur itu sebagai ubat untuk hati kita. Baca Quran dengan tadabbur. Wa khala'ul batni, 2. Yang kedua, lapar, perut yang kosong. Kalau perut kosong, kalau selalu lapar, perkara itu juga kiranya ubat untuk hati. Orang yang selalu lapar, hatinya lembut, hatinya cepat khusyuk, cepat nangis, air matanya cepat keluar kalau selalu perutnya lapar. Ini yang kedua. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, at-tadarru' 'inda as-sahar. Bertunduk di depan Allah, rendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa zarurat dan hina di depan Allah Subhanahu wa taala waktu sahur. Munajat kepada Allah waktu sahur. Waktu sahur. Yang kelima, yang terakhir, mujalasatus salihin. Yang kelima, yang terakhir, duduk dan teman dengan orang-orang soleh. Perkara itu mengobatkan hati. Kalau duduk dengan awliya, duduk dengan salihin, subhanallah, terus hati tukar, hati jadi baik. Sebelum tu keras, lepas duduk dengan satu alim, satu orang yang baik, yang soleh, tiba-tiba air mata dah senang keluar, air mata senang keluar, senang mengalir. Hati rasa terus nak ibadah lagi, nak solat, nak baca ilmu, nak macam-macam, dapat banyak perasaan. Jadi hati tukar dengan berkat apa? Duduk dengan orang-orang soleh. Jadi haruslah kita ada wird. Wird itu yakni amalan harian, amalan setiap hari. Amalan setiap hari itu namanya wird. Mesti ada wird setiap hari. Kita baca Quran dengan tadabbur. Hatta Imam Nawawi berkata,
apa yang lebih afdal, baca Quran dari hafalan kita atau baca daripada mushaf? Dia kata ada setengah ulama kata baca dari mushaf, ada setengah ulama kata baca dari hafal. Tapi dia kata in kana al-qari, ada tafsil. Dia kata kalau orang yang membaca Quran tu lebih tadabbur dan khusyuk, kalau dia baca dari hafal bukan pegang Al-Quran, maka dia bagus baca dari hafalannya. Yakni dia kena utamakan khusyuk dan tadabbur. Orang yang membaca Quran dia kena utamakan khusyuk dan tadabbur. Dan kalau dia akan rasa lagi khusyuk kalau pegang Al-Quran, jadi tak payah baca dari hafalan, dia bagus pegang Al-Quran. Sebab tadabbur tu lebih penting. Tadabbur dan khusyuk waktu baca Quran itu lebih penting daripada yang lain. Wa'lam ini adalah adab yang kedua. Adab yang pertama muraqabatullah, adab yang kedua baca Quran dengan khusyuk. Adab ketiga nahris ala hudur qulubina fi salati lah wa la nusalli illa jama'ah ma lam tata'adzar. Ma lam tata'adzar, yakni kita berusaha sungguh-sungguh untuk menghadirkan hati kita ketika sedang solat, dan kita tidak akan solat melainkan secara berjamaah, yani kecuali kalau ada uzur. Jadi ini adab kita dengan Allah. Haruslah kita selalu tunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hati kita ni selalu hadir dalam solat, tak lalai. Sebab itu ulama kata orang yang solat dengan lalai, tak khusyuk, tak hadir hatinya dalam solat, ini galil adab, tak ada adab dengan Allah. Dia tak ada adab dengan Allah. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau berkata, i'lam anna hudur al-qalb sababuhu al-himmah. Ketahuilah apa sebab hati kita hadir dalam solat. Sebab hati kita hadir dalam salat adalah semangat terhadap salat. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatik, sesungguhnya hatimu terikut kepada semangatmu. Kamu bersemangat kepada apa? Apa-apa, ini biasa manusia, apa-apa yang kita rasa semangat sangat kepada sesuatu, kepadanya, mesti kalau kita waktu melakukannya kita akan sangat fokus kepada perkara itu, sebab kita datang kepadanya dengan semangat. Macam ada orang rasa semangat sangat nak call tentang satu hal yang penting, mustahillah dia akan call yang macam ni, dia tak tahu, tak dengar. Sebab tadi dia sangat semangat nak call, nak dengar setiap satu perkataan, ada satu hal penting. Jadi dia akan call, takkan bagi sebab di tempat yang tak ada bising. Ini perkara pertama, tak ada orang bising, dia nak dengar semua. Dia takkan bagi siapa-siapa ganggu, kacau, anak siapa-siapa dah keluar, tutup pintu, dia nak call. Macam ni. Sebab apa? Ada semangat. Kenapa hatinya hadir dalam call tu? Ada semangat. Dia ada semangat kuat kepada perkara tu. Jadi hati kita dalam solat kalau tak hadir, maknanya kita datang solat tanpa semangat. Kita tak rasa semangat kepada solat. Sebab itu hati kita terikut juga, dia lagi tak hadir juga. Sebab kita tak rasa semangat kepada solat. Hati itu takkan hadir kecuali dalam satu perkara yang dia rasa semangat kepadanya dan berhatikan sangat kepadanya. Wal qalb
idza lam yahdur fi shalah lam yakun muta'attilan bal ja'ilan fi ma al-himmatu masrufatun ilaih. Dan sekiranya kalau hati kita tak hadir dalam salat, maknanya hati kita jadi macam tu, tak hadir di mana-mana. Tak. Apa sebab hati tak hadir dalam salat? Sebab hati kita, semangat kita kepada perkara lain dalam salat. Jadi hati kita ikut semangat kita pergi ke mana. Kalau orang dalam salat tapi semangatnya sangat tintan makan, risau tintan makan, jadi dalam salat hatinya dengan makan. Kalau orang semangat sangat kepada bisnesnya, jadi dalam salat dia fikir tentang bisnes tu sampai habis. Bila mana semangat kita terhadap kepada salat, jadi dari mula masuk salat sampai habis hati kita tak akan lalai, hadir. Seperti awliya yang tadi kita ceritakan, dia kata mustahil saya akan was-was atau fikir lalai dalam salat, sebab hati saya sangat masrufun il salat. Hati saya semangat sangat kepada salat, jadi dia hadir. Semangat saya dan cinta saya sangat kepada as-salat. Hakada. Dan kita harus tidak melakukan solat 5 fardu kecuali dalam jemaah, kerana pahala solat jemaah lebih banyak daripada solat bersendirian dengan 25 derajat atau 27 derajat. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama 25, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kepada Rasulullah. Rasulullah kata 27. Jadi semuanya 27 derajat. Salatul jamaah sunnah. Sunnah kita mendirikan salat jamaah. Ada bahagian ulama kata fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi tidak elok seorang muslim salat 5 fardu selalu bersendirian, tak salat jemaah. Sebab itu al-muwadhabah ala salat al-jamaah min alamat al-khair. Yani beristiqamah salat jemaah selalu, itu antara tanda baik. Itu adalah tanda yang baik bagi orang tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i berkata, la urakhis liman qadara ala salatil jamaah fi tark ityaniha illa min udhr. Aku tidak memaafkan, tidak memberikan izinan atau rukhsah, yakni maaf, orang yang mampu pergi salat jemaah di masjid dan dia tinggalkan salat jemaah tanpa uzur, aku tak maafkan dia. Yani tetap Imam Syafi'i dalam mazhabnya salahkan orang yang salat bersendirian tanpa jemaah. Kita harus usaha salat jemaah, bukan salat jemaah sahaja, jaga takbiratul ihram juga. Takbiratul ihram iaitu takbir pertama belakang imam terus. Takbir yang pertama, lepas imam baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca belakangnya terus. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang beristiqamah melakukan takbiratul ihram belakang imam, tak tinggalkan walaupun satu salat selama 40 hari berturut-turut, maka dia akan dapatkan 2 jaminan selamat. Dia akan dapatkan jamin selamat daripada 2 sifat buruk. Yang pertama, dapat jamin selamat dari sifat munafik. Yang pertama, jamin selamat dari sifat munafik. Yang kedua, dapat jamin selamat daripada api neraka. Jadi ulama berkata, siapa-siapa yang muwadhabah, ini perkara ni perlu latihan dan istiqamah 40 hari.
Salah dari subuh sampai isya dapat takbiratul ihram belakang imam. Dan begitu sampai 40 hari. Kalau tinggalkan satu salat, habis. Sekarang kena ulang semula. Kalau satu salat terlepas lambat, kena ulang. Itu syaratnya. Syaratnya kena salat 40 hari 5 fardu. Belakang imam dapat takbiratul ihram, bukan dapat jemaah sahaja. Okey, dengan apa kita dapatkan takbiratul ihram? Iaitu kalau kita dapat takbir belakang imam sebelum imam mula baca Fatihah. Kita kira dapat takbiratul ihram. Kalau imam dah mula Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, habis terlepas Fatihah. Sekarang kena balik ulang kira dari hari 40 hari dari satu. Kadang-kadang dah 30 hari kena ulang. Sebab itu dia perlu semangat. Tapi itulah ganjarannya, tengok apa? Ganjarannya luar biasa. Dapat jaminan selamat daripada sifat munafik. Alhamdulillah. Ini dia orang beriman yang jujur, yang benar, dan dapat selamat daripada azab api neraka. Jadi Al-Imam Al-Habib Habib Muhammad Al-Haddar, guru Habib Umar bin Habib, beliau selalu tak lepas darinya takbiratul ihram dan solat jemaah. Hatta kalau saya tak lupa, pernah beliau berkata selama 20 tahun takbiratul ihram tak pernah terlepas. 20 tahun, bukan 40 hari. Takbiratul ihram tak terlepas. Sekiranya kalau terlepas, apa yang beliau buat? Dia ulang salah dengan jemaah baru, dapat takbiratul ihram. Walaupun dia dapat jemaah, tapi dia ulang untuk nak dapatkan takbiratul ihram, dia takkan lepaskan takbiratul ihram. Sebab itu itu semangat yang luar biasa. Tapi inilah hamba yang betul-betul nak syurga, nak teman dengan Rasulullah. Inna sil'atallah ghaliyah, inna sil'atallah al-jannah. Sesungguhnya timpak rahmat Allah itu mahal, iaitu syurga. Bukan murah, bukan senang nak dapatkan. Apakah timpak rahmat Allah? Itu syurga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Sil'atallah yakni timpak yang Allah Subhanahu wa taala sediakannya untuk hambanya yang baik, yang saleh. Jadi sepatutnya semangat kita lebih tinggi, tak tinggalkan takbiratul ihram. Tapi kadang-kadang mungkin terlepas. Kalau terlepas takbiratul ihram, berjaga-jaga jangan jamaah terlepas. Jamaah itu tak boleh. Itu tak boleh jamaah terlepas. Sebab itu ulama kata, mazhab Syafi'i, dalam fiqh mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang sampai kepada masjid selepas orang selesai salat, jadi dia salat bersendirian, kemudian selepas selesai salat bersendirian ada jemaah baru, maka sunnah bagi dia ulangkan salat sekarang. Ulang salat untuk mendapatkan pahala jemaah. Jangan lepaskan. Sunnah bagi dia ulang. Sebab itu orang malas kadang-kadang. Dah salat dah. Okeylah, tapi kamu tadi salah satu orang. Okeylah, dah salat dah. Cari alasan. Memang salah jemaah. Salat bersendirian tu 1 derajat, salat jemaah 27. Jangan sangat tak peduli dengan 27 tu. Kalau orang-orang saleh 27, 1 derajat pun dia boleh tak tidur malam. Kalau 1 derajat, macam mana kalau 27? Itulah ini nampak betul orang lalai. Orang lalai dan tak menghargai syurga Allah, tak menghargai derajat itu dalam syurga Allah. Sebab itu hatta dalam fiqh mazhab Syafi'i, barang siapa yakni biasanya salah di awal waktu lebih afdal daripada salah di hujung waktu salah, kan? Sahih? Yani ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Qala as-salatu
liwaqtiha wa fi riwayah li awwali waqtiha. Apakah amalan paling utama ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, salah di awal waktunya. Salah di awal waktunya, yakni jangan lambatkan itu. Tapi fuqaha kata apa? Itu kalau dapat jemaah. Itu kalau dapat jemaah. Kalau tak ada jemaah, yakni kalau dia salah di awal waktu akan salah bersendirian. Tapi kalau dia tunggu sampai hujung waktu dia akan dapat jemaah, maka apakah yang lebih afdal? Ulama kata tunggu, jangan salah dulu. Tunggu jemaah. Sebab jemaah itu fadilah muta'alliqah bidatil ibadah. Itu fazilah, salat jemaah itu fazilah yang bergantung dengan diri ibadah tu. Jadi mahal. Jadi kena raikan dia. Tapi salat di awal waktu itu fazilah bergantung dengan masa dan waktu. Jadi kita kena meraihkan fazilah yang bergantung dengan diri salat itu. Semua itu untuk apa? Untuk dapat jemaah. Untuk dapat salat jemaah. Sebab itu ulama selalu ceritakan tentang orang yang tinggalkan salat jemaah. Ada satu jemaah mereka sama-sama salat jemaah, yakni bermujahadah sama-sama. Di zaman dulu macam tu. Sekarang dah kurang ada kawan-kawan yang macam ni. Macam zaman dulu kadang-kadang macam 3 kawan, jumlah kita muahadah, berjanji sama-sama, okey kita akan setiap hari solat jemaah takkan tinggalkan. Okeylah, berlumba-lumba hari-hari mereka yakni buat ibadah. Banyak di zaman dulu ada guru-guru macam tu. Nanti satu hari satu orang dari mereka, yang 3 orang tu, salah satu dari mereka terlepas salat jemaah dan tak dapat siapa-siapa boleh bantu salat jemaah dengan dia. Dia salah satu orang. Jadi kerana dia salah satu orang, dia kata saya takkan bagi kawan saya lepaskan saya. Yani saya akan kajar mereka supaya jadi sama. Jadi apa yang dia buat? Dia pergi ulangkan salat 27 kali. Dia ulang salat 27 kali. Habis benar dah 27. Dia tidur, dia mimpi, Allah tegur dia dalam mimpi. Orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah nak tegur dia, akan hantarkan mimpi kepadanya. Mimpi itu baik. Kadang-kadang tegur kita. Dia mimpi dua-dua kawan dia atas satu kuda, 2 kuda laju. Yang kuda dia selu. Laju mereka, dia nampak mereka jauh sangat. Dia tahu apa mereka lepaskan saya. Nanti dia dengar hatif, dengarkan satu suara dalam mimpi. Dia kata, walaupun kamu ulangkan dia 27, tapi tetap takkan dapat sampai kepada derajat mereka. Sebab salat jemaah, salat jemaah lebih afdal daripada ulangkan salat 27 kali. Sebab itu salatul jamaah fazilatnya sangat besar. Dan tidak boleh dipanggil murid betul-betul kalau dia orang yang tak peduli dengan jemaah. Salatul jemaah, dia bukan murid betul-betul. Salatul jemaah ni anggapnya macam satu rukun atau satu perkara yang sangat-sangat penting. Tak boleh ditinggalkan, tak boleh salah satu orang. Sebab itu pernah Rasulullah SAW dia nampak lepas habis salat jemaah ada satu sahabat sampai lambat. Semua habis salat, tak ada yang masbuk dia boleh ikut, tak ada orang lambat juga macam dia satu orang saja. Jadi Nabi SAW merasa kesian kepadanya. Nabi SAW kata kepada sahabat yang lain, siapa yang nak bersedekah kepadanya? Siapa yang nak sedekah kepadanya? Dia kata, ya Rasulullah, apa sedekah? Dia kata, sedekahlah kepadanya 27 derajat. Yakni salat jemaah dengan dia. Salat jemaah dengan orang yang tak dapat jemaah, kita macam sedekah kepadanya 27 derajat. Kalau bukan kita yang
batu takkan dapat 20 terjatuh. Jadi Nabi SAW anggapnya sedekah juga. Jadi kita kalau terlepas salat jamaah, kita kena tunggu atau panggil orang salat dengan kita, walaupun sanggup bayar. Kalau kita orang yang suka akhirat, sanggup bayar pun bagilah RM5, RM10 ke, itu kalau dia minta lah. Ini kalau kita nak dapatkan salat jemaah lah. Jadi salatul jemaah amat penting, kita kena jaganya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, wa kullama kathurat kana ahabbu atau ahabba ila Allah azza, kana ahabba ila Allah azza wa jalla. Maksudnya Nabi SAW berkata, salat seorang lelaki dengan seorang lelaki lain lebih suci, lebih baik, lebih utama daripada salatnya bersendirian, tak berjemaah. Kalau mereka dua, lebih afdal daripada salah satu. Dan salat seorang lelaki dengan dua lelaki lebih afdal daripada salatnya dengan satu sahaja. Dan setiap kali jemaah itu lebih banyak, maka itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika jemaah itu lebih ramai, lebih banyak, maka itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. yakni ramaikanlah jemaah waktu salat, banyakkanlah jemaah waktu salat. Sebab kadang-kadang salat imam diterima oleh berkat makmum. Dia imam, tapi ada makmum khusyuknya lagi tinggi dan hatinya hadir, dan Allah terimakan salat makmum tu. Dan oleh berkat makmum tu Allah terima salat imam. Hai, sebenarnya sekarang makmum dia yang jadi imam. Imam tu zahir, makmum itu dialah imam yang sebenar, yang bawa salat imam itu kepada Allah. Sebenarnya dia imam. Allah terima salat makmum, baru terima salat imam. Jadi imam batin itu. Kadang-kadang imam tu zahir saja, hakikatnya imam belakang. Imam dalam kabul dan terima salat. Tapi tetap juga salat itu, yakni apa, salat jemaah itu banyak faedahnya dan banyak berkat. Wahakadha. Cuma kalau ada orang sakit, tak mampu pergi masjid, pergi surau, salat jemaah, kalau di rumah dia satu orang, tak ada orang yang boleh salat dengan dia, maka kita tengok adatnya. Biasanya dia salat di masjid atau salat di rumah, salat sendiri atau jemaah. Dia orang yang memang usaha untuk salat jemaah. Kalau dia begitu, kemudian dia dapat sakit, halang dia pergi kepada masjid atau salat jemaah, okeylah, insya-Allah dia dapat pahala jemaah. Dia boleh dapat pahala jemaah walaupun dia salat bersendirian, kerana dihalang oleh uzur, oleh sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan thumma marida, amara Allah subhanahu malakaini ay yaktuba lahu ajra 'amalihi fi sihhatihi." Ajib. Nabi SAW kata, kalau ada seorang hamba yang biasa kalau dia sihat, dia akan melakukan beberapa amalan, cuma kerana dia sakit, maka dia tangguhlah semua perkara itu, tak mampu buat. Maka Allah akan suruh dua malaikat tulis pahala amalannya semua yang dia lakukannya waktu sihat, seolah-olah dia sekarang mengerjakan amalan tu walhal dia baring tidur sebab sakit dekat hospital atau mana-mana. Jadi kalau dia macam baca Yasin setiap hari, halas, waktu dia sakit dah tak boleh baca Yasin, ditulis setiap hari dia baca Yasin. Sebab apa? Sebab waktu dia sihat dia memang istiqamah
melakukan amalan itu. Hakala. Wal jamaah dalam mazhab Syafi'i, salatul jamaah jadi dengan dua orang, tak mesti ramai. Yani kalau dua orang solat jamaah, insya-Allah jadi dapat 27 derajat, dapat 27 derajat. Baik. Ma hiya a'dzarul jamaah? Uzur solat jamaah. Uzur yang kalau kita ada, kalau dapatkan uzur itu, salat jemaah dimaafkan dan insya-Allah dapat pahala. Yang tadi Nabi SAW kata ada dua malaikat tulis pahalanya. Apa uzur itu? Sakit itu salah satu. Uzur jemaah banyak. Antaranya sakit. Antaranya juga hujan. Hujan lebat, tak boleh pergi kepada solat jemaah. Atau jalan kepada kalau jalan kepada surau atau masjid itu licin sangat dan bahayakan dia, maka perkara itu juga antara uzur kepada jemaah. Atau huduri ta'am atau syarab yatuqu ilaih, atau yakni dia terlalu lapar, sangat lapar, dan ada makan depan dia, dan sana orang akan solat jemaah dan laparnya yakni sangat turun, jadi baguslah dimakan dulu walaupun terlepas jemaah. Tapi itu syaratnya kalau lapar betul-betul, bukan lapar yang biasa kita rasanya tu, lapar ni yang betul-betul ganggu, macam satu hari dia tak makan, 2 hari tak makan, lapar yang ganggu betul-betul khusyuknya. Atau mudafa'at hadas. Dia sekarang ada pilihan untuk pergi jemaah solat masuk, atau perutnya sakit perut, dia nak pergi bilik air. Kalau pergi kepada solat lagi tak ada khusyuk, dia tak tahu baca apa dalam solat sebab perut kacau. Pergi buang air, bagus, tenang, datang ambil wuduk salat. Tak dapat jemaah tak apa, insya-Allah Allah bagi pahala. Allah boleh bagi pahala yang sama macam solat jemaah. Atau takut untuk dirinya, dia nak pergi solat jemaah di surau, di masjid, tapi takut ada orang ugut dia, akan pukul atau akan bunuh. Atau ada orang ugut, kalau dia keluar dari rumah dia akan curi rumahnya. Jadi tak apalah, duduk di rumah je lah. Salat di rumah satu orang dapat 27 insya-Allah, dapat berkat, dapat pahala jemaah insya-Allah. Atau dia jaga orang sakit, bukan dia sakit, dia jaga orang sakit, dan dia risau kalau orang dia pergi solat jemaah, orang sakit itu akan bahaya ke, macam kadang-kadang mungkin anak kecil, dia tak boleh urus diri, ada jarum dekat tangannya macam tu, kalau dia biarkan mungkin anak itu akan capur ke atau macam bahaya. Jadi dia duduk je lah, salat dekat hospital satu orang cukup, boleh dapat insya-Allah pahala jemaah. Bukan itu saja, hatta ulama kata au kana ya'nasu bih, bukan kerana takut sahaja untuk dia, yakni dia akan buat bahaya atau akan mati atau akan lagi sakit. Tak, ulama kata atau orang sakit itu hatinya rasa selesa dan gembira dengan orang tu, jadi orang itu dimaafkan dari solat jemaah. Birakan orang sakit itu, kalau hatinya ya'nas, rasa tenang dan selesa dengan seorang itu, maka sekarang dia dimaafkan daripada salat jemaah. Dia tak mesti pergi salat jemaah, boleh sahaja salat satu orang, dapat insya-Allah pahala jemaah. Yang penting dia duduk jaga orang sakit itu. Au huduri mauti qarib, atau ada satu saudaranya dengan azab nak meninggal, duduk dengan dia sampai dia meninggal. Salat jemaah terlepas tak apa,
tak ada masalah, duduk dengan dia. Ini masa terakhir dia akan meninggal. Ini juga antara uzur bagi salat jemaah. Saudara atau kawan, tak mesti saudara keluarga, hatta kawan kamu. Kalau kawan juga, duduk dengan dia sampai meninggal. Au fawti rifqatin tarhal, atau dia kalau salat jemaah, teman dia semua akan hilang dari dia. Mereka musafir, pergi rihlah ke mana-mana. Tapi kalau dia salat, kalau kamu cepat sebelah mereka satu orang, dia akan ikut mereka lah. Jadi dia boleh salah satu orang, tak perlu salat jemaah. Atau akli dhi raihatin kariha, atau orang tu makan tanpa sengaja satu makanan yang baunya busuk, macam bawang putih sebagainya, bukan dengan sengaja. Kadang-kadang orang apa, saya nak makan bawang putih supaya tak pergi jemaah. Itu lain tu. Itu tak dapat pahala sama, sebab dia sengaja buat itu. Tak, ini makan tanpa sengaja, memang ada makanan sedap dia makan. Lepas tu dia memang bau tak sedap, tak bagus. Jadi makruh baginya bagi salat jemaah, ganggu orang Islam. Ini biasanya di Ramadan, buka puasa. Orang buka puasa macam-macam ada bau. Atau mulazamat gharimihi wa huwa mu'sir, atau dia pernah ambil hutang dari orang dan sudah hadir waktunya, dia kena bayar. Tapi dia sekarang tinggal susah dan dia jujur, tak ada duit dan dia tak mampu. Kalau dia susah, di syariat pun dimaafkan, yakni bagi dia masa sampai dia boleh bayar. Tapi orang itu dia nak dia punya hutang, dia nak. Dan dia selalu duduk depan rumah dia. Bila nak keluar dia nak tangkap. Atau duduk di tengah jalan, tunggu dia sahaja lalu. Tak apalah, tak payah pergi masjid. Tak payah pergi masjid, tak payah pergi surau. Salat di rumah, insya-Allah dapat pahala sempurna. Itu juga disebut oleh ulama antara antara a'dzar al-jamaah, uzur jemaah. Wahakata. Faham tu? Mudah-mudahan insya-Allah kita istiqamah salat jemaah. Salat jemaah selalu, walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Tak mesti salat jemaah itu di masjid atau surau. Ada orang awam lah faham salah, orang awam. Mereka fikir salat jemaah tu mesti di masjid, mesti di surau. Tak, salat jemaah di mana-mana boleh, di rumah pun boleh. Orang boleh salat di rumah sendiri, dengan ibu, dengan anak, boleh salat. Kan perkara itu mencahayakan rumah. Pernah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Dia kata, muliakanlah rumahmu dengan melakukan sedikitlah solat dalamnya, kerana solat di dalam rumah membawa cahaya dan berkat untuk rumahmu. Muliakanlah rumahmu, itu sabda Rasulullah SAW. Jadi orang yang solat di rumah, dia muliakan rumahnya. Dan jangan kita menjadikan rumah kita seperti kubur, sunyi sahaja, atau untuk makan dan minum dan tidur. Makan, minum, tidur saja. Tak pernah kita solat di rumah. Kadang-kadang orang tak sempat nak pergi surau, tak sempat pergi masjid, bolehlah solat di rumah. Tapi dahlah tak pergi surau, dahlah tak pergi masjid, jadi solat jemaah di rumah. Takkan masjid tak pergi, surau tak pergi, pun solat bersendirian dalam rumah. Sekurang-kurangnya solat jemaah di rumah. Sebab fadilah solat jemaah lagi hebat daripada fadilah yang lain. Wahakata. Nastasghir li'azamatihi. Sifat setelahnya iaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastasghir, merendahkan diri kita di depan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu untuk Allah, rendahkan diri di depan Allah.
wa naqumu lahu fi jawfil lail, dan kita bangun di tengah malam untuk Allah, bukan untuk nafsu, bukan untuk orang puji kita. Di dalam kegelapan malam kita baca istighfar dan kita bahagia dengan munajat. Ini adalah antara adab kita kepada Allah. Antara adab kita kepada Allah, kita bangun qiyamul lail, khusyuk, khudu', munajat, ikhlas, dan merendahkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam yang gelap. Al-Imam Al-Aidarus Al-Akbar Al-Kunuz, betul, khazanah Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah berada di dalam keadaan merendahkan diri di depan Allah di tengah malam. Kalau nak dapatkan memberian dan rahasia yang besar, bangun di tengah malam waktu sahur, waktu yang gelap, dan rendahkan diri depan Allah. Macam mana rendahkan diri? Rasalah diri kamu lemah, miskin, tak mampu, tak ada kuasa, tak ada kekuatan. Jangan mengaku depan Allah, saya ada kuasa, saya kuat, saya ada ilmu, saya tak boleh macam tu. Tak sesuai. Kita kalau duduk dengan Allah, kita kena rendahkan diri, kita kena lemahkan diri kita depan Allah. Itulah yang akan buat Allah rahmat kita. Kalau kita duduk dengan Allah tapi dengan kita rasa diri kita hebat, ada ilmu, ada kuasa, ada macam-macam, ada macam tu, jadi tak dapat banyak rahasia dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat penting ada dalam diri kita, iaitu bangun qiyamul lail dengan khusyuk dan khudu' dan merendahkan diri kita di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamul lail sifat orang-orang soleh. Qiyamul lail. Sayyidina Ibn Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku rasa campuru dengan sahabat-sahabat yang lain. Waktu tu Ibn Umar budak kecil, anak Umar bin Khattab. Sebab dia nampak, hadis ini di Bukhari, dia nampak Rasulullah SAW setiap hari lepas habis salat subuh, dia akan pandang kepada sahabat, dan Rasulullah yang tanya sahabat. Dia tanya mereka, siapa mimpi apa-apa hari ini? Rasulullah tanya mereka, mimpi apa hari ni? Ada siapa ada mimpi ke belik-belik atau mimpi bagus? Cerita. Nanti mereka cerita kepada Rasulullah, Rasulullah tafsirkan mimpi itu, maksudnya macam ni, macam ni, macam ni, kalau baik atau buruk. Ini jawapanlah kepada orang yang kata mimpi itu, mimpi tak suka mimpi, atau kata mimpi ni Rasulullah SAW yang tanya. Rasulullah meraihkan mimpi orang lain, bukan mimpi dia sahaja. Sehingga Rasulullah yang tanya sahabat, mimpi apa hari ini? Kalau ada mimpi, cerita kepada saya. Rasulullah yang nak dengar mimpi, kita tak nak dengar mimpi. Rasulullah yang minta nak dengar mimpi orang, nak tafsirkan. Lepas tu Ibn Umar dia kata, kenapa saya tak ada mimpi? Dia rasa nak mimpi sebab apa? Dia kata nak cerita kepada Rasulullah, rasa campuru dalam kebaikan. Satu hari dapat mimpi Abdullah bin Umar, tapi dia mimpi yang takutkan dia sikit. Dia mimpi dua malaikat bawa dia sehingga depan api neraka. Ibn Umar, sahabat Ibn Umar. Lepas dia sampai kepada api neraka, mereka kata kepadanya, la tura', lan tura', yakni kau jangan takut, jangan risau, kamu bukan ahlinya, sahaja kita yakni bagi kamu tengok dia. Tapi tetap juga dia takut.
Sebab kenapa nak tunjukkan saya sampai tekan dengan api neraka? Yang macam nak takutkan, nak tegur dia macam tu. Lepas tu dia bangun, dia cerita kepada kakak dia, isteri Rasulullah, Hafsah. Dia bagi tahu Hafsah cerita kepada Rasulullah di rumah. Lepas dia cerita kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, adik saya Abdullah bin Umar, dia mimpi macam ni, nanti malaikat bawa dia kepada api neraka. Dia nak tahu apa tafsirnya. Nabi SAW jawab kepadanya ini sahaja. Dia kata, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail. Dia kata, alangkah baiknya Abdullah tu adalah seorang lelaki yang baik. Cuma lebih baik baginya kalau dia bangun qiyamul lail. Jadi ulama kata bukan maknanya Abdullah itu ada salah atau sampai dia layak masuk api neraka, tak, tapi maksudnya qiyamul lail itulah yang akan jauhkannya daripada api neraka. Hatta mendekatkan pun takkan ada lagi. Yang malaikat buat dalam mimpi itu takkan jadi kalau bangun qiyamul lail. Sebab itu ulama berkata qiyamul lail antara asbab menjauhkan kita daripada azab api neraka. Qiyamul lail. Sebab itu Nabi SAW, Hafsah tanya Rasulullah tentang api neraka tu, kenapa Abdullah dibawa kepada api neraka? Dia kata dia baik kalau bangun qiyamul lail, baik, ada baiknya kalau dia bangun qiyamul lail. Yakni maksudnya dia kata, yakni kalau dia tak nak lagi nampak api neraka atau dapat macam tu, dia kena bangun qiyamul lail. Perkara itulah yang akan selamatkan, perkara itulah yang akan jauhkan dia daripada api neraka. Maka setelah itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak meninggalkan qiyamul lail lepas malam tu sampai dia wafat. Lepas Rasulullah sebut begitu, waktu tu dia budak. Dari waktu itu dia tak tinggalkan qiyamul lail langsung. Sebab qiyamul lail yunajji minan nar. Qiyamul lail selamatkan kita daripada azab api neraka. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, ibu Nabi Sulaiman, dia nasihat anaknya Sulaiman. Ibu Sulaiman nasihat anaknya Sulaiman, Nabiullah. Dia kata, ya bunai la tukthirin nauma bil-lail fa inna kathratan naumi tada'u ar-rajula faqiran yaumal qiyamah. Ibu Sulaiman kata kepada Sulaiman, wahai anakku, janganlah banyak tidur di tengah malam, kerana tidur banyak di tengah malam itu membuatkan seorang lelaki itu fakir miskin di hari kiamat. Fakir miskin bukan tak ada duit, bukan tak ada harta, fakir bahala sikit saja, ganjarannya pahalanya sikit. Qiyamul lail itu macam perkara yang banyakkan pahala, perkara yang banyakkan pahala kita di hari kiamat. Sebab itu Sayyidatina Aisyah kalau dia cerita tentang cara Rasulullah SAW qiyamul lail, luar biasa. Dia pangkat kaki Rasulullah SAW kerana berdiri lama di qiyamul lail. Lepas ditanya Rasulullah SAW, dia kata, afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi qiyamul lail itu antara asbab antara syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Muhallab beliau berkata, hadis ini membuktikan seorang manusia baguslah dia susahkan diri dia, jangan mewahkan dan tenangkan diri dia dengan alasan apa? Allah Maha Mulia, Allah baik, Allah boleh dia bagi, tak perlu pun kita benarkan diri. Kan banyak orang cakap macam tu. Tapi dia kata hadis ini cukup bukti, iaitu orang tentang dirinya bagus dia susahkan, tapi untuk orang lain bagus dia kata Allah Maha Mulia, Allah akan ampunkan dosa insya-Allah, Allah akan maafkan kamu, Allah akan terima amalan kamu, insya-Allah amalan kamu banyak pahalanya. Tapi untuk dirinya jangan buat macam tu.
untuk dirimu buatlah keras sikit. Itu manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Rasulullah. Kalau tentang dirinya, dia tak maafkan dirinya, dia tak bagi dirinya mewah-mewah. Dia akan susahkan dan beratkan dirinya, penatkan dirinya supaya dia mendapatkan pahala yang besar. Faman wuffiqa lil akhdhi bisyiddah falahu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul uswah. Dan barang siapa yang didikkan dirinya dan selalu beratkan dan susahkan dirinya dalam ibadah, mujahadah, walaupun dirinya benar macam tu, dia mujahadah lagi. Dia kata qudwahnya Rasulullah, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail sehingga kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakar. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang berbuat kebaikan, berbuat ihsan, sifat-sifat orang yang baik. Kan apa kebaikan mereka, apa ihsan mereka kepada diri mereka? Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja, masa dari waktu malam untuk mereka tidur, sedikit sahaja. Masa yang lagi panjang di malam, salat, ibadah, zikir, tahajud. Yang sikit sahaja tu untuk tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan akhir malam sebelum fajar bulan mereka selalu beristighfar kepada Allah, mohon keampunan. Ini adalah sifat orang-orang yang baik, sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sifat setelahnya, antara sifat adab kita atau antara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, awal ma nattajihu ilaih 'inda kulli sadmah, hendaklah setelah apa-apa kejadian buruk dalam hidup kita, apa-apa ujian berlaku dalam hidup kita, hendaklah perkara pertama kita melakukannya iaitu kita rujuk kepada Allah, kita doa kepada Allah, kita tawassul kepada Allah. Barulah kita mengadu kepada manusia yang memang ada berkait dengan masalah itu. Contohnya ada orang fitnahkan kita, atau ada orang ganggu, atau ada orang kacau. Perkara yang pertama sebelum kita cerita kepada kawan rapat, kepada keluarga, kepada siapa-siapa, angkat tanganmu kepada Allah, doa. Ya Allah, si fulan ini ganggu saya. Ya Allah, saya dalam kesusahan, saya dalam musibah. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, tolonglah saya. Lepas tu baru mula usaha cari siapa yang boleh bantu. Tapi sebelum meminta bantuan atau tolongan daripada manusia, minta terlebih dahulu daripada Allah, dengan cara terus macam tu. Lepas jadi musibah atau masalah tu, lepas jadi masalah tu, terus hadap kepada Allah. Ya Allah, sebelum saya cerita kepada siapa-siapa, saya mengadu kepadamu, tolonglah saya ya Allah. Perkara itu manfaatnya untuk iman kita sendiri, juga Allah Subhanahu wa taala lepas ketika kita doa terlebih dahulu kepadanya, Allah merasa gembira. Dan kami, sebab ini sebelum mengadu kepada makhluknya, dan Allah akan taskhirkan dan lembutkan hati orang untuk tolong dan bantu kita. Sebab itu Al-Imam Abil Hasan Al-Syadili beliau berkata, antara perkara yang mujarrab
Mujarab yakni dicuba, perkara dicuba, iaitu kalau kita mendapatkan satu masalah atau ujian, maka hendaklah terlebih dahulu kita mengadu kepada Allah sebelum kita mengadu kepada sesiapa pun, walaupun itu isteri atau anak, walaupun itu yakni orang yang sangat rapat dengan kita. Hendaklah kita mengadu terlebih dahulu kepada Allah. Lepas kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kalau perlu bantuan daripada manusia, sekarang kita boleh usaha. Tapi alhamdulillah kita dah mengadu terlebih dahulu kepada Allah. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Habib Umar, awal ma nattajihu ilaih 'inda kulli sadmah. Allah yakni kita kena rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada musibah atau masalah, sebelum kita mengadu kepada sesiapa daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-kalami baqiyah. Insya-Allah kalau ada rezeki kita sambung daripada wa wahdahu nattakilu alaih, wa wahdahu nattakilu alaih. Kita menyerah kepadanya dalam semua perkara. Hakala yakfi, sampai sini insya-Allah cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik kepadanya, akhlak yang baik kepada hamba-hambanya, akhlak yang baik kepada diri kita sendiri. Marilah kita sama-sama angkat tangan kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kalladhi taqul wa khairan mimma naqul wa lakal hamdu fil akhirati wal ula. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر علينا الأخلاق الحسنة والصفات الحسنة والآداب والأخلاق والصفات الطيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلقنا بأحسن الأخلاق وقربنا منك زلفى يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم عرفنا حقوقك ووفقنا للقيام بها، وعرفنا حقوق عبادك ووفقنا للقيام بها، وعرفنا حقوق جميع خلقك ووفقنا للقيام بها على أكمل وأحسن وجه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ثبتنا على الحق والهدى ووفقنا لما تحبه وترضى، وجنبنا اللهم جميع الأهواء والزيغ والردى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. تقبل الله.